My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Kita diberi peluang untuk bersama-sama melihat, menatap bacaan Al-Quran dan mengulang kaji kefahaman daripada 5 halaman yang telah pun kita pelajari sebelum ini pada halaman yang ke-55 sehingga ke-59, dan sudah tentunya pada hari ini kita istimewa didatangkan khas untuk bersama dengan jemputan kita yang berbahagia Ustaz Dr. Hamdi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ya, terus ceria Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz. Hijau tak? Ya, bersama biru dan hitam. Biru. Masya-Allah. Ini warna-warna istimewa pada hari ini untuk kita melihat kepada tajuk ataupun perkongsian satu topik. Ya, kalau di muka surat ini sebenarnya topik-topik yang pelbagai yang sebenarnya menjadi satu perbalahan sebenarnya di peringkat dunia, tetapi kita dibekalkan dengan kebenaran dan juga panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ingin sama-sama tetapi yang ingin kita ikuti agar ia menjadi panduan kita di dunia ini hinggalah sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini ya dengan Ummul Quran. Al-Fatihah dibacakan oleh Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul yang saya kasihi, dan yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi bin Ishaq daripada UKM, pensyarah pengurusi Jabatan Al-Quran Ustaz Ya. di Fakulti Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah UKM, dan saya pasti sahabat-sahabat Al-Quran yang sedang berada di rumah, terutamanya sahabat-sahabat kita di Kelantan. Semalam kita datangkan atau kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Prof Dr. Najib. Minggu lepas ya. Minggu lepas minggu lepas bersama Dr. Najib juga dari Kelantan. Hari ini kita bersama lagi pada minggu ini dengan mutiara daripada negeri Kelantan yang berkhidmat di UKM, Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi. Jadi sebelum saya baca ni Ustaz ni ramai daripada Kelantan dan Terengganu ni nampak Masya-Allah. Daripada Perak dengan negeri lain belum lagi ya. Nanti coming soon ya bersama dengan tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, jemput untuk sama-sama sebarkan, klik butang share, sebarkan pengajian ulang kaji kita pada hari ini. Tambah-tambah lagi kita berada di penghulu segala hari-hari Jumaat yang barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmat kita kurniakan barakah sekeliling keluarga kita, kehidupan kita insya-Allah. Mari kita sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Saya nak cuba baca pada hari ini Ustaz dengan bacaan ala ataupun mengikut Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. 1% pun tak apalah. Ya, cubalah. Setakat ni saya nampak lebih 5% kan. Setakat ni lah. Okey, insya-Allah.
Kita pastinya menanti bacaan suara emas daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul, insya-Allah. Tak lama lagi, insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi memulakan perkongsian kita pada hari ini bersama dengan Dr. Hamdi Ishak daripada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk kita membicarakan, untuk kita melihat kembali kepada halaman yang ke-55 surah Ali Imran, surah yang ketiga Az-Zahrawain diberikan gelaran kerana ia banyak panduan-panduan indah untuk kita jadikan sebagai panduan perjalanan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita ingin bersama dengan Dr. Hamdi Ishak berkaitan dengan surah Ali Imran untuk memberikan gambaran luas tentang surah ini. 200 ayat madaniyah, apakah sebenarnya yang ditekankan, terutama bila bercakap tentang halaman 55 hingga 59 khususnya, tetapi secara amnya surah Ali Imran ini berbanding dengan surah Al-Baqarah, apakah kepentingan dalam kehidupan kita? Jadi silakan doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tuan Fazrul, Ustaz Amizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan bincangkan tentang ayat 38 hingga lebih kurang 77, begitulah. Kaitan dengan, jadi ayat yang kita akan bincang hari ini ni, dia berkaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu suatu dalam surah Ali Imran. Ali Imran tu maknanya keluarga Imran, Ali Imran, tentang asas. Dalam sebelum ini dibincangkan tentang asas akidah dalam Islam, iaitu tentang keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasulnya. Allah memberi peringatan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan cara nak mencintai Allah, iaitu dengan mengikut Rasulnya. Sebab orang-orang Yahudi dalam surah Ali Imran ini dia lebih fokus pada orang Nasara. Kalau dalam surah Baqarah pada orang Yahudi. Yeah. Dalam surah Ali Imran ini kisah dia untuk menyanggah orang-orang Nasara. Jadi ketika orang Yahudi Nasara ni, mereka mengaku mereka tu anak Tuhan. Bila jumpa dengan Rasulullah, mereka kata, satu contoh Ka'b bin Ashraf pernah jumpa dengan Rasulullah ketika didakwah oleh Rasulullah. Mereka kata, kami ni anak-anak Tuhan. Kami ni dikasihi, kami ni kekasihnya. Lalu Allah tu menyanggah mereka, turun ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yeah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu betul-betul kamu mengasihi Allah, ikut aku. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu betul pada mereka tu, kalau kamu betul mengasihi Allah, ikut aku sebab kamu tahu aku ni bawa perkara yang betul. Tapi mereka tolak jugalah. Kemudian ayat seterusnya tu, ni ayat yang 33 sebelum ni kan, dalam muka surat sebelum. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah Allah, taatlah Rasul. Kerana apa? Kerana Rasul-Rasul ni bukan manusia yang biasa-biasa. Bukan orang biasa, tapi merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga selepas ayat itu, ayat ke-33 tu,
Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin, ayat 33. Allah sebut sesungguhnya Allah telah pilih Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Ali Imran ini, keluarga Imran ini sebagai melebihi daripada orang-orang lain, manusia-manusia lain. Jadi kita nak tengok dalam, jadi selepas ini mungkin kita akan bincangkan apakah kelebihan-kelebihan Ali Imran ini, keluarga Imran ini, dan apa yang kita boleh ambil iktibar, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Hamdi ya, berkongsi tadi tentang insan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan bercakap tentang insan pilihan ini, dia ada kaitan dengan ketua ya, orang-orang yang dipilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini ada kaitan dengan ketaatan kita sesama manusia ya. Kalau kita bercakap tentang dalam organisasi, kita ada ketua, kita ada ke dalam keluarga ada ibu, ada ayah, semua itu adalah authority yang ada kuasa, tapi kuasanya itu bukanlah mutlak sebenarnya ya. Kuasa itu adalah tertakluk kembali kepada kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah berikan contohnya dalam yang doktor nyatakan tadi, nabi-nabi ini kerana mereka ini sedang membawa mesej kebenaran yang secara praktikal yang perlu ditaati. Jika tidak, mungkin macam doktor cakap tadilah ya, orang-orang Nasrani dia menyatakan bahawa kami ini adalah pilihan ya, dan mereka tidak perlu merujuk kepada kebenaran dan juga contoh teladan di peringkat manusia, dan kesannya ialah mereka buat apa sahaja di dalam kehidupan mereka. Jadi ini pelajaran untuk kita ambil ya, dan pada halaman ke-55 ini kita berbicara tentang Nabi Zakaria ya. Allah memulakan dulu tentang kisah Ali Imran, kemudian anaknya Maryam, kemudian yang dijaga oleh Nabi Zakaria. Ketika dah dipilih siapa yang akan menjaga, Nabi Zakaria ini menyaksikan satu perkara yang pelik Ustaz ya, iaitu bila ada buah-buahan di luar musim ketika Maryam berada di mihrab. Jadi pada waktu ini Nabi Zakaria berdoa mengambil kesempatan daripada peluang yang terbaik pada masa terbaik untuk memohon anak ketika beliau sudah pun berumur. Jadi mungkin Ustaz Tarmizi kita baca dahulu apakah doa tersebut, doa yang sebenarnya boleh kita amalkan juga dalam kehidupan kita seharian, dan mungkin lepas ini Dr. Hamdi akan mengupas Nabi Zakaria ini siapa dan mengapa kisah ini diberi highlight, diberi penekanan sebelum membawa kepada kisah Nabi Isa alaihissalam. Jadi sila Ustaz Tarmizi, ayat 38 dan ayat 39 insya-Allah. Kita nak baca sekarang ayat 38 dan 39. Sekarang ni pengajian kita di muka surat 55. Dua ayat yang kita nak bacakan itu atas, kita letak ayat tu 38 dan juga 39. Saya nak cuba baca dengan bacaan lagu ataupun taranum Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله من
من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 38, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau Maha mendengar doa. Ketika dalam peluang terbaik, masa terbaik, lokasi terbaik, Nabi Zakaria berdoa. Kali ini Nabi Zakaria bukan berdoa meminta rumah, ya, tidak minta kereta yang ada apa Ustaz? Kereta ada ke waktu itu? Bukan kereta lah, nak minta kuda pada waktu itu, ya, ataupun nak minta istana yang besar, tetapi yang dimintanya adalah keturunan yang baik, ya. Jadi nak mohon kepada Dr. Hamdi untuk mengupas siapa Nabi Zakaria dan mengapa Nabi Zakaria mohon anak berbanding dengan minta perkara lain. Adakah ini ada kepentingannya untuk manfaat kita bersama pada hari ini? Silakan Doktor. Okay, terima kasih Tuan Fazrul. Jika kalau kita lihat daripada ayat yang dibacakan tadi tentang Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang kita wajib percayalah, antara 25 orang Rasul yang wajib dipercayai, kerana disebutkan kisah dia tu dalam Al-Quran, dan beliau merupakan salah seorang daripada Bani Israel yang mempunyai nasab keturunan, kalau kita lihat dalam tafsir, keturunan Nabi Daud alaihissalam. Dan beliau juga merupakan seorang tukang kayu. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kana Zakaria najjar. Dia seorang tukang mungkin orang tanya baginda Rasulullah kata tukang kayu. Maknanya semua Nabi dan Rasul ni bekerja. Kan? Itu poin utama dia. Nabi-Nabi, Rasul semua bekerja. Dia tak ada yang duduk saja, tak ada. Hatta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun daripada kecil lagi dah bekerja, dah memelihara kambing. Kemudian dah dewasa berniaga. Jadi kalau kita lihat kenapa baginda Nabi Zakaria ni memilih untuk memohon doa, kan? Sebab ni fitrah manusia juga. Fitrah manusia ni, kita ni biasanya fitrah manusia nak kepada anak. Kan? Itu fitrah manusia lah. Ada orang yang jarang orang tak mahu anak. Kan? Jadi kalau tak ada anak ni jadi sesuatu yang ganjil tu. Kan? Kemudian ada Allah yang kurniakan anak yang ramai, 10, 12 anak. Kan? Ada orang yang Allah bagi seorang. Ada yang tak ada anak. Kan? Jadi ini semua adalah fitrah manusia. Jadi sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Allah Zakaria ini, baginda nak anak yang zuriat yang meneruskan tugas baginda lah, sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sebab itu dia, kalau kita tengok kisah Nabi Allah Zakaria ini banyak disebut lebih detail dalam surah Maryam dan surah Al-Anbiya, kan. Dan doa-doa dia pun banyaklah. Dalam ayat ini dia sebut qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Dia minta zuriat. Minta zuriat yang baik. Dalam surah Al-Anbiya dia kata la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Kan? Jadi doa-doa tu boleh digunakan lah kita, kalau kita nak gunakan doa daripada ayat-ayat Quran ini, kalau untuk dapatkan zuriat dan sebagainya. Kita boleh berdoa, gunakan doa-doa yang disebut dalam Al-Quran. Kita dapat pahala baca Al-Quran. Dan juga kita, mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita lah. Ya, amin. Jadi bila baginda tengok pada Maryam, begitu karamah, kelebihan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Maryam, maka dia pun rasa dalam hati dia nak sama macam bagaimana, kalau boleh nak anak yang sama lah, kita pun macam tu, kan.
Nabi dan Rasul pun dia dapat peringatan daripada begitu juga. Dia tengok peristiwa jadi peringatan kepada dia. Nak kepada Nabi. Sebab tu ayat tu hunalika da'a Zakaria rabbahu. Bila hunalika tu dia kata ai fi zalikal waqt allazi ra'a fi karamatullah li Maryam. Mana bila saja dia tengok tu pada ketika itu bila tengok je dia tu berdoa. Tengok peristiwa tu Hunalika. Berasa terus berdoa. Jadi kita pun pengajaran untuk kita juga kan. Tengok perkara-perkara yang kita rasa yang baik, yang kalau kita dapat apa semua, maka kita boleh berdoa pada ketika itu. Supaya kita dapat mana kalau kita tengok benda perkara yang boleh memberi kesan pada kita, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta juga. Minta dengan bersungguh-sungguh. Bukan main-main lah. Ada juga orang berdoa tapi sambil lewat. Sambil berjalan. Baca doa ya Allah tapi sambil berjalan, sambil bersembang. Jadi macam mana kita kesungguhan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tidak bila sambil lewat tu bagaimana Allah nak memperkenankan doa-doa kita tu. Nah itu. Jadi tentang Nabi Zakaria ni doktor ya. Jadi bila Nabi Zakaria ni berdoa dan dalam masa sama Maryam kan ada dua peristiwa yang istimewa lah di sini kan. Maksudnya Maryam dapat sesuatu, Nabi Zakaria mengambil kesempatan pada waktu itu juga berdoa. Dapat Nabi Yahya bila istilah pada ayat 39 ini musaddiqam bikalimatim minallah, dia ada kaitan dengan kalimah Allah yang diberikan gelaran kepada Nabi Isa pada anak kepada Maryam. Jadi kalau di hujung itu doktor ya ayat muka surat 55 itu ada istilah bikalimatim minhus muhul masihu Isa bin Maryam. Jadi ada dua, maksudnya kalimah Allah satu dan yang keduanya al-Masih Isa bin Maryam. Kalau doktor boleh menjelaskan pula tentang Nabi Isa sebelum kita kembali balik pada Sayyidatina Maryam, iaitu Nabi Isa ni mengapa digelar kalimatullah ataupun juga al-Masih, pasal al-Masih ini juga digelar ataupun diberikan pada ad-Dajjal juga kan. Jadi ada dua perkara yang mungkin doktor boleh cerahkan di situ. Terima kasih. Kalimah bikalimatin tu dia gelaran kepada Nabi Isa. Disebutkan Al-Masih Isa bin Maryam, disebutkan dalam tafsir-tafsir. Al-Masih diberikan gelaran Al-Masih itu masaha daripada perkataan masaha, sapu atau sentuh sentuh. Sebab dikatakan Isa bin Maryam ini seorang yang tidak berada satu tempat, dia banyak bergerak. Ya, banyak bergerak antara inilah dia tidak berada satu tempat. Dan juga masalah itu juga bila baginda sapu penyakit-penyakit kroniknya terus sembuh. Terus sembuh. Orang sakit sopak, sakit buta dan sebagainya bila disapu sembuh. Al-Masih pada Ad-Dajjal pun sama juga kan. Kita ada doa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil mahya Masih Dajjal. Al-Masih juga. Sebab Al-Masih itu pun Dajjal pun sama juga, dia bergerak juga. Dia tidak berada satu tempat. Dan ada satu ada pandangan juga mengatakan bahawa sebab dia ada satu sebelah mata dia tu macam tertutup, masih macam terhapus sebab sebahagian daripada mata dia. Jadi satu daripada matanya masah kan, macam tak berapa nak ada dengan kening dengan apa, tak ada. Jadi dia tu disebutkan masih. Okey, maksudnya masaha itu maksudnya sentuh ataupun sapu tadi. Kalau untuk Nabi Isa tu sentuh baik dengan izin Allah. Ya, dengan izin. Kalau Dajjal tadi dia ada kaitan dengan sentuh ke ataupun pasal dia tak ada sebab dia bentuk fizikal dia. Okey, fizikalnya itu yang matanya sebelah itu. Ya, matanya sebelah tu seperti macam hilang begitu. Okey. Jadi apa kaitan Al-Masih dengan mata sebelah tak nampak tu? Itu gelaran kepada Ad-Dajjal. Okey, Al-Masih juga
kepada Isa. Jadi kalau sebut perkataan, bagi saya kalau guna Al-Masih tu, Al-Masih mana? Kena tanyalah. Okey, masya-Allah. Jadi itu adalah penerangan tentang latar belakang Nabi Isa alaihi salam menjadi seorang insan yang amat istimewa kerana tidak ada ayah, ya. Tetapi bila kita melihat kepada halaman yang akan datang nanti, kita akan melihat satu persatu penerangan tentang siapakah ibu kepada Nabi Isa, dan kita ingin berehat sebentar untuk kita minum-minum bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Kita kembali semula berehat untuk kita mengikuti lanjut tentang Sayyidina Maryam dan apakah kepentingan kisah Nabi Isa yang panjang dalam surah Ali Imran ini. Baik, Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu kembali kita sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dalam My Quran Time. Seperti biasa, hari Jumaat ini, penghulu segala hari ini, perbanyakkanlah lidah kita menyebut ucapan salawat dan salam kepada junjungan besar kekasih kita yang kita sangat-sangat rindui dan kita amat-amat mendambakan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dalam satu hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, maksudnya, perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga. Hadis yang ke-5995 daripada Imam Al-Baihaqi. Subhanallah. Saya begitu istimewa sekali saya. Orang yang banyak berselawat, tambah-tambah lagi di hari Jumaat ini. Dan kalau bagi kaum ayah yang ke masjid pada hari Jumaat, selalu diingatkan oleh Bilal antaranya kan, perbanyakkan ucapan selawat dan salam. Kalau sekarang ni kena beratur panjang tu Ustaz. Betul, Ustaz. Maksudnya sambil beratur. Sambil beratur boleh lah Ustaz. Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang ni, kalau zaman ini kita mengingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih kurang kalau kita guna Instagram Ustaz. Subhanallah. Ingat dia Tarmizi Abdul Rahman, kita tag je. Ustaz Tarmizi pun kalau kita kata tag Ustaz, ada jersey lebih Ustaz. Contohnya kan. Ustaz pun rasa kan, considerlah ini bahawa okeylah nanti akan disusunkan tiga lain kan. Itu baru tag. Betul, ingat Ustaz Tirmizi ya. Apabila kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal kita tak pakai Instagram lah Ustaz ya, kita pakai dengan selawat ini. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat ya, dan moga-moga kita menjadi ummah yang dikenali bila sampai di akhirat nanti. Betul Ustaz ya. Sebut kepada Ustaz sebut tag tadi, kita nak ajak sahabat-sahabat kita untuk tag dengan program kita. Iaitulah di platform rasmi kita, sahabat-sahabat kita semuanya. Kita ada FB, kita ada YouTube dan kita ada Instagram. Kalau di Facebook itu kita ada dua Facebook kita yang boleh kita bersama bergabung, iaitu yang pertama Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan yang kedua My #Quran Time. Sahabat-sahabat semua boleh ulang kaji pengajian kita di YouTube kita My #Quran Time Official, dan juga boleh tag kita orang. Boleh tag My Quran Time Official di Instagram kita My Quran Time Official. Dan juga saya nak mengajar sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian semuanya untuk terus menghantar video-video menarik kepada kita untuk kita paparkan, untuk kita sama-sama kongsi tentang mungkin anak-anak kita ke ataupun kita sendiri, kita berinteraksi dengan Al-Quran, mungkin ada yang talik taranum ataupun bertadabbur dalam lebih kurang 30
saat ataupun 1 minit panjang video itu duration dia, boleh hantar kepada kami di link di bawah tu untuk sama-sama kita sebarkan video-video menarik kita. Tapi jangan lupa untuk hashtag video MQT. Jadi kita teruskan pengajian kita pada hari ini. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Tarmizi ya. Kita ingin meneruskan, dan tuan-tuan yang ada nota-nota yang bagus, sila kongsi di platform sebentar tadi agar kita boleh mengulang kaji ya. Saya pernah bertanya di Facebook bila kita dah habis surah Al-Baqarah ya, macam mana nak pastikan yang 286 ayat tu Prof ya, agar dia kadang-kadang dah habis surah Al-Baqarah, dia terlupa pula pengajaran surah Al-Baqarah. Dia dah masuk Ali Imran ni 200 ayat kan. Jadi kena ada sentiasa ulangan. Dan kalau Prof lah Prof boleh berkongsi sikit macam mana nak pastikan pelajaran daripada Al-Quran ini ya, pasal ia ada 604 muka surat Prof. Jadi nasihat kepada pembaca-pembaca Al-Quran, pengikut My Quran Time, macam mana nak pastikan intipatinya tidak lupa dan akhirnya kita dapat jadikan amalan. Silakan Prof. Ya, kalau kita nak jadikan sebagai amalan kita dan kita tidak lupa, kena selalu baca, itu je. Dia punya kalau orang hafal Quran pun dia kena murajaah, ulang balik. Betul. Kalau kita hafal sesuatu, kalau lama kita tinggal, dia kalau kita dalam pendidikan pun, kalau kita belajar sesuatu perkara, bila kita tinggalkan dia, lupa. Dia akan lupa. Manusia ni kan selalu lupa. Kan? Apa-apa pun kena murajaah balik, kena baca. Sebab tu kalau boleh kita senantiasa baca, kita tengok maksud dia, tadabburnya. Jadi lama-lama sampai satu tahap, sampai dia betul-betul masuk dalam jiwa kita tu, maka baru kita boleh dapat. Masya-Allah ya. Jadi maksudnya bila bercakap tentang mengulang-ulang ini, istilah Quran itu sendiri juga Prof ya, maksudnya dibaca berulang-ulang. Dan mungkin kalau kembali balik kita kepada Nabi Zakaria sebentar tadi, doktor sudah menjelaskan siapa beliau, apa pelajaran amalan yang boleh kita ambil ya, bagi saya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Kita nak dengar daripada Dr. Hamdi. Silakan. Okey. Dalam kisah Nabi Allah Zakaria ni, kita lihat bagaimana Nabi Allah Zakaria ni tidak pernah putus asa. Ya, masya-Allah. Kan? Dari segi baginda ni sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, sebagai seorang ketua pemimpin dalam ketua keluarga, dia tidak pernah putus asa dan sentiasa berdoa. Itu perkara yang kita sebagai ketua atau kalau sebagai pemimpin atau siapa saja kita, dalam kehidupan ni, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebesar mana keperluan kita, sesuai atau tidak, apa hikmahnya kita tak tahu apa semua, tapi kita kena usaha. Selepas usaha kita berdoa, kemudian kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu doa tu suatu ibadah. Rasulullah sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa tu pun dah ibadah dah. Kan? Jadi kena banyak, dan kita tengok banyak ayat-ayat Al-Quran yang suruh kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat surah Baqarah yang sebelum ini kita bacakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada bersabda, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'at rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Ya? Orang Islam ni, seorang muslim itu bila memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang tidak mengandungi dosa atau tidak memutuskan silaturahim, Allah akan kurniakan salah 3 perkara. Masya-Allah. Kan? Yang pertama, Allah menyegerakan permohonan dia. Nabi kata apa? An yu'ajjila lahu da'watah. Allah akan segerakan permohonan dia. Ataupun Allah simpan untuk akhirat. Atau yang ketiga, Allah alihkan daripada keburukan yang sama daripada dengan apa yang dipohon dia. Ada 3 benda. Kalau begitu sahabat kata, waqalu, kata sahabat,
izan nuksik, kami akan banyakkan berdoa. Sabda Rasulullah, Allahu aksa. Allah tu kurnia lagi banyak daripada yang kita minta. Jadi lepas kita berdoa, kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dah usaha, kita dah doa, dan kita serah pada Allah. Sebab Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kan? Boleh jadi yang kita nak tu mungkin Betul? Tak baik. tak baik kan. Allah kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an Masyaallah. wa huwa syarrul lakum. Wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita nak sangat tu dia tak baik untuk kita. Betul. Dan boleh jadi apa yang kita tak nak tu yang terbaik untuk kita. Betul. Jadi itu pengajaran yang besarlah kita tengok. Dan begitulah Nabi Allah Zakaria tu begitu tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal. Jadi itu pelajaran yang kita boleh ambil, tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, iaitu kita banyak berdoa, dan 3 poin yang doktor kongsikan daripada hadis tadi, iaitu doa ini kalau bukan untuk dosa ya, bukan untuk maksiat, maka sama ada disegerakan ataupun dibawa ke akhirat. Dan juga yang ketiga, dibawa ke akhirat ni lebih kurang kita transfer ya, pahala kita ke akaun akhirat kita. Bagi setengah orang mungkin kata saya perlukan sekarang, tapi sebenarnya Allah yang lebih mengetahui mana yang lebih bagus untuk kita. Dan yang ketiganya, dialihkan keburukan demi keburukan ya, yang boleh berlaku berbanding dengan doa yang kita minta tadi. Jadi 3 perkara itu pelajaran kita. Dan kalau kita teruskan dengan kisah Nabi Isa pada ayat 52, setelah kita melihat pelbagai mukjizat yang disampaikan pada ayat 49, pada ayat 52 Nabi Isa merasakan ada orang yang kufur, yang keinginan untuk merosakkan, yang tidak beriman kepada beliau. Maka beliau bertanya, siapakah yang menjadi penolong ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuju pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak mendengar kisah Nabi Isa, tapi kita dengar dahulu bacaan ayat 52. Silakan Ustaz Tarmizi, kita baca bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, yang saya kasihi kepada Dr. Hamdi, khususnya sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang saya kasihi dan rahmatullah SWT. Kita nak baca sekarang pada muka surat 56 kisah Nabi Allah Isa AS. Ayat tu terletak di bawah sekali ya, ayat 52. Jom kita baca insya-Allah, sama-sama ikut ya. Cuba yang ni nak baca secara tahqiq pula Ustaz. Bacaan tahqiq ataupun lagu menjawab lah. Jadi mungkin boleh jadi latihan juga kepada sahabat-sahabat Al-Quran, penonton semua, untuk cuba nafas macam mana kan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya nafasnya lebih panjang daripada saya. Mungkinlah ada lebih lagi, balance lagi. Saya berhenti, tuan-tuan panjang lagi nafas. Baguslah, terbaiklah. Kalau maknanya kita boleh cuba tengok sampai tak dengan anak saya ataupun lebih lagi Baik, kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufr قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم
Surah Al-Azim pada ayat 52, maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran mereka daripada kalangan Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang menyerah diri muslimun, yang digunakan pada hujung ayat 52. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, kita berpindah kepada kisah Isa anak kepada Maryam, Isa ibnu Maryam. Dan bila kita melihat kepada ayat yang kita baca sebentar tadi, Nabi Isa merasakan ada di kalangan Bani Israel ini yang ingkar belut, Ustaz, ya. Yang beliau bertanya siapa yang akan menjadi penolong Hawariyun ini yang akan menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini mungkin doktor boleh cerahkan lagi kepada saya, kepada penonton yang berada di rumah, iaitu Nabi Isa ini, keimanan kepadanya ini mengapa ia amat penting, dan bila bercakap tentang istilah washhad bi anna muslimun, maksudnya Nabi Isa ini beragama Islam, ataupun orang Kristian kata ini sebenarnya Nabi Isa ni milik orang Kristian. Mengapa dia sampai jadi begitu sekali, Ustaz? Silakan. Okay, terima kasih. Nabi Isa ni dia membawa risalah sama seperti risalah-risalah yang sebelum. Seperti mana risalah Nabi Adam, risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi Nuh, Ibrahim, semua. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Isa ini membawa risalah yang sama. Sebab itu bila orang-orang Nasara mengatakan bahawa Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ke-59 tu, kata inna masala Isa indallah kama sali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Nabi Isa ni bila orang Yahudi atau orang Nasara mengatakan bahawa Nabi Isa ni Tuhan. Kerana apa? Kerana dia tak lahir daripada biasa, dia kata. Kan? Dia tak ada apa-apa. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini inna masala Isa indallah kama sali Adam. Sama macam kejadian Adam. Bahkan Nabi Adam tidak ada bapa, tidak ada ibu. Kan? Tentu lebih sukar lagi daripada yang Nabi Isa ini lahir daripada ada ibu, tak ada bapanya. Apa saja. Ini bapa tak ada, ibu tak ada. Khalaqahu min turab, diciptakan daripada tanah lagi. Kan? Jadi kalau kamu nak mengatakan bahawa Nabi Isa itu Tuhan sebab kelebihan-kelebihan dia, kan? Bagaimana, kenapa tidak mengatakan Nabi Adam sebagai Tuhan? Kan? Perbandingan. Jadi ini menolak terus. Jadi Nabi Isa ini bawa sama membawa risalah yang sama seperti mana yang dibawa oleh Nabi Adam, nabi-nabi yang seterusnya. Dan mereka ini semua membawa kepada tunduk patuh pada perintah Allah. Islam tu maksudnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu washhad bi anna muslimun, kami dan bersaksi bahawa kami ini orang yang tunduk, menyerah diri, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikata washhad bi anna muslim. Kalau kita lihat sebenarnya satu benda yang ajaibkan dalam Quran kan, bila Allah sebut inna masala Isa indallah kama sali Adam. Dia sebut Quran, kalau kita tengok dia punya apa nama dalam inteks dia kan 25 kali Isa, Adam pun 25 kali. Oh ya ke? Subhanallah. Masya-Allah. Masya-Allah. Gitu sekali bila Allah dalam Quran ni bila sebut seumpama memang dia akan sama. Masya-Allah. Disebut dalam Quran pun sama. Jadi doktor ya, bila melihat kepada tema konteks surah Al-Baqarah ya, di mana Bani Israel ini dia taksub kepada kaumnya, kan? Taksub pada kaumnya, maka dia tersasar. Dalam surah Ali Imran ini taksub kepada Nabi Isa
ya, pasal ada kelebihan. Dia punya point ni kelebihan, maka dia tersasar. Jadi adakah sebenarnya pelajaran daripada surah Ali Imran ni, terutama kisah Nabi Isa ni, taksub pada perkara yang pelik-pelik ni dia sebenarnya tak boleh, ataupun apa panduan sebenarnya, terutama pada ayat yang ke-60 itu, al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin, ya, iaitu pada ayat 60, kebenaran itu daripada Tuhanmu, oleh itu janganlah engkau Muhammad termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. Jadi mungkin doktor boleh cerahkan sikit tentang apa yang memanglah bila saya baca surah Al-Imran ke surah Al-Baqarah, ini orang Yahudi ni, ni orang Nasrani ni kan, tapi apa pelajaran untuk diamalkan oleh saya yang beragama Islam yang baca surah Al-Imran ini? Ya. Sebenarnya samalah bila dia betul yang itu, bila kita terlalu ta'assub kan. Ta'assub. Sebab perkara tu perkara yang luar biasa. Luar biasa. Kan, luar biasa. Bila luar biasa terlalu mengagungkan sesuatu, sehingga menganggap dia tu lebih daripada yang tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya. Kan. Orang kalau terlampau, sebab tu kita tidak boleh terlalu mengagung-agungkan manusia. Kan. Kita kisah yang ni cerita apa ni, Nabi Isa, cerita Maryam, cerita Zakaria, kita itu kata al-haqqu mir rabbik, benda tu perkara yang jelas, yang masa tu tak ada orang tengok pun, kan, tak ada orang yang dapat membuktikan cerita tu. Cuma orang ahli kitab ni dia bercerita tentang apa yang berlaku kan, tapi tak ada buktinya. Siapa yang menyaksikan? Sama juga macam bila orang cuba nak mengkaji tentang kejadian manusia kan. Betul. Cerita siapa manusia, bagaimana terbentuknya alam, manusia kaji fiziknya, kaji tentang alam, ada Big Bang teori keluar macam-macam. Tapi tak ada orang yang menyaksikan perkara tu. Siapa yang nak menyaksikan? Sebab tu Al-Quran tu Allah Subhanahu Wa Taala yang menyaksikan dan dia yang boleh menguji. Dan tapi dari segi kita sebagai orang manusia ni, orang Islam, kita perlu berhati-hati dalam mengagung-agungkan seseorang. Jangan sampai, sebab dia jelas dah dalam Islam ni, perkara-perkara yang jelas tu jelas. Al-halalu bainun, begitu perkara al-halalu bainun wal haramu bainun. Halal tu jelas, haram pun dah jelas. Jadi kita kita kena jadikan Quran lah panduan, Quran, hadis, pandangan-pandangan tu dah ada lengkap semua dah. Betul. Cuma bagaimana manusia tu boleh tersasar itu apabila manusia tu tidak menjadikan Quran dan hadis ini sebagai panduan dia. Bila tak jadikan tu, perkara yang jelas kata Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada orang kata mengaku dia tu nabi, memang dah tak betul dah. Tapi ada orang yang percaya. Nabi Melayu apa ada, Nabi bangsa ni pun ada. Jadi bila ada orang mengaku sesuatu dan dia boleh buat sesuatu yang ajaib. Sesuatu ajaib, boleh menyembuhkan orang sakit, boleh, walau bagaimanapun kena tengok pada syariat. Kalau Allah dah Nabi dah akhir, tak ada dah Nabi yang sebelum, bagaimana hebat manusia ni pun, dia tu manusia lah. Dia bukan Nabi, sebab tak ada dah. Betul. Jadi ayat 60 ini memang penting Ustaz ya, sebagai panduan untuk mengelakkan daripada kita ini terpesong ataupun taksub pada perkara yang salah ya. Apabila Allah menyatakan pastikan kebenaran itu al-haqqu mir rabbik ya, pasal Allah lah yang menyaksikan kebenaran segala-galanya, bukannya manusia, sehingga kan kita mudah untuk memberi peluang hati kita dikuasai oleh kehebatan-kehebatan itu, padahal sebenarnya hati ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melihat hasil ataupun perkara ini, kisah ini adalah amat penting ya. Nak minta kepada Ustaz Tamizi membaca ayat 62 Ustaz ya. Pendek saja ayat ini untuk menjadi sebagai satu kesimpulan kepada kita, agar kisah-kisah yang ada tokoh-tokoh yang ada, cerita-cerita yang ada, ia sebenarnya adalah untuk membawa kepada kebenaran, bukannya untuk kita mengidolakan sehingga taksub
kepada seseorang. Silakan Ustaz untuk kita baca dan kemudian mungkin Ustaz boleh kongsikan kesimpulan akhir daripada perbincangan kita pada hari ini. Masih pada Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat 62 di muka surat 58 sekarang ini. Ayat dia ada 2 kali tempat waqaf jim 1 2 dan waqaf tam yang terakhir yang ayat penghujung ayat kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Untuk kita sentiasa memberi fokus bahawa Allah menyaksikan, berkuasa, mencipta segala-galanya dengan penuh bijaksana dan kebenaran itu datang daripada Tuhan. Janganlah sampai kisah-kisah ataupun peristiwa-peristiwa pelik itu kita beri ketaksuban, kepercayaan kepada makhluk tetapi kepada Allah, la ilaha illallah. Jadi 1 minit kesimpulan akhir doktor kepada penonton yang di rumah, bagaimana untuk memahami dan juga mengamalkan apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Silakan. Secara keseluruhannya perbincangan kita pada pagi ini, tengah hari inilah, kan, tengah hari ini, iaitu dalam Al-Quran ini kisah-kisah yang dikemukakan oleh Al-Quran itu memang kisah-kisah yang benar. Dan ada banyak pengajaran yang kita dapat daripada kisah-kisah tersebut untuk perjalanan hidup kita dalam kehidupan ini. Di samping perkara yang asas yang nak diceritakan bahawa mereka ini, kisah-kisah ini sebenarnya nak menceritakan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu kepada apa yang Allah bawa. Sebenarnya itu semua nak membawa kita kepada jalan yang daripada surah yang pertama kita bacakan. Ihdinas siratal mustaqim. Nak bawakan kita kepada jalan yang sebenarnya. Untuk kita bawa kita kepada yang jalan yang betul, yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin. Terima kasih diucapkan pada doktor sebagai kesimpulan daripada apa kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Imran setakat ini, dan kita akan menyambung lagi pengajian kita pada minggu hadapan dan kita ingin memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mudahkan pemahaman pengamalan kita selepas ini. Saya persilakan Dr. Hamdi untuk membacakan, memimpin doa diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin. Wa an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Amin. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami. Amin. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat, lagi Maha mengasihani. Amin. Tunjukkanlah dan bimbinglah kami kepada kebenaran. Amin. Dan bimbinglah kami kepada jalan kebenaran dengan berkat Al-Quran. Amin. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص آمين. والجنون آمين. والجذام وسيء الأسقام آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله تقبل الله منا. Amin wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah, dan insya-Allah kita meneruskan perjuangan semangat pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah. Saya menyeru kepada tuan-tuan untuk terus menyokong kepada perjuangan wakaf untuk ummah, ya, satu platform yang kesekian kalinya kita ingin bersama-sama membawa mesej kebenaran, cahaya kebenaran daripada Al-Quran ini ke seluruh dunia, ya, dengan tuan-tuan boleh menyumbang dan kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama memberi maklumat ini kepada dunia bahawa hidayah ini perlu kita pegang betul-betul agar kita tidak tersasar dalam perjalanan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bersama insya-Allah lagi pada bila Ustaz, pada jam 5 petang, ya, dan pada jam 10 malam, 6 pagi. Program ini dibawakan oleh Mufaz. My Quran Time, baca, faham, amal.